Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani saya titipkan buat hadirin semua. Yang dihormati Tuan Peneraju Majlis, Kombinasi Intelektual Kehakiman Bervisi, penjaga masa yang begitu setia dengan edaran jam dan seterusnya hadirin pewaris bangsa yang saya muliakan. Berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam, tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Pemerkasaan dalam Kelestarian Alam Sekitar. Hadirin yang budiman, sebelum lancang menuju ke muara, sebelum lidah menerus bicara, izinkan saya mendefinisikan dahulu mauduk pidato ini agar hadirin tidak terpinga-pinga dan saya petah berkata-kata. Menurut Kamus Dewan, pemerkasaan boleh ditakrifkan sebagai perbuatan, usaha atau tindakan. Istilah kelestarian pula membawa maksud keadaan yang kekal atau tidak berubah-ubah, manakala alam sekitar dapat diertikan sebagai keadaan alam sekeliling. Persoalannya, apakah pandangan kita untuk memperkasakan kelestarian alam sekitar? Untuk mengupas segala persoalan ini, 3 indikator perdana akan saya utarakan. Hadirin yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama, kesedaran yang jitu haruslah dipertingkatkan. Hadirin, isu pemanasan global semakin hangat diperkatakan. Kita mestilah mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap penjagaan alam sekitar agar kesannya dapat diminimumkan. Pakar alam sekitar harus menggembling akal fikiran untuk mencari jalan menghadapi sebaik mungkin bahana pemanasan global supaya kesannya dapat diminimumkan. Peringkat kerajaan pula dasar dan peraturan yang lebih ketat haruslah dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Oleh hal yang demikian, kesedaran yang jitu terhadap penjagaan alam sekitar haruslah bermula dari kita pada peringkat akar umbi, dari kita kecil lagi supaya kesannya dapat diminimumkan. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, indikator saya yang kedua ialah kita wajarlah mengawal pencemaran alam sekitar dengan mengenal pasti punca yang menghasilkan bahan pencemar. Dalam meniti arus kemodenan ini, kegiatan manusia seperti pembalakan, pembukaan industri dan penggunaan kenderaan telah mengakibatkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Kita mestilah mengawal sebagai contoh, bahan toksik dari industri perkilangan tidak sepatutnya dibuang ke dalam kolam, sungai atau kawasan berhampiran dengan tempat kediaman. Bahan toksik seharusnya diproses sebelum dibuang ke tempat yang sesuai. Kilang pula harus memasang pemendak elektrostatik pada cerobongnya untuk menyingkirkan bahan pencemar daripada asap sebelum dibebaskan ke atmosfera.
Oleh hal yang demikian, kesedaran yang tinggi terhadap penjagaan alam sekitar perlu diambil berat oleh setiap individu. Malah, setiap organisasi pula perlu mempunyai kesedaran yang tinggi mengenai kesedaran sosial yang tinggi mengenai alam sekitar. Sebelum mengakhiri wacana ini, ingin saya ingatkan, sekiranya manusia tidak mengambil langkah menjaga alam sekitar dengan baik dan terancang, maka alam sekitar akan terus tercemar dan menuju kemusnahan. Masyarakat tidak boleh hanya mempersoalkan tindakan kerajaan menjaga alam sekitar. Kita perlulah bertanya pada diri sendiri, apakah sumbangan kita menjaga alam sekitar? Kerana dayung sudah di tangan, perahu sudah di air, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.